TV KPM. Ayam boleh, ikan pun boleh. Yang penting ada nasinya. Siakap boleh, keli pun boleh. Yang penting sedap rasanya. Dah kenapa pula petang-petang ni ikan tu dipantun-pantun kan? Sebab pada petang ini kita akan belajar satu subjek yang sangat menarik berkaitan aquaculture dan haiwan rekreasi, iaitu pembiakan ikan air tawar. Bersama dengan siapa? Sebelum kita nak belanja profil guru kita, seperti biasa yang telah dipesan oleh sahabat saya Da'i Aiman tadi, di mana pun kita berada, ke mana jua kita pergi, ingat, tolong jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal. Dan yang terakhir, tolong pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah, sekarang jom kita saksikan profil guru kita. Itu dia pendekar kita, Cikgu Muhammad Kamal Ismail. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu ya? Alhamdulillah. Dari mana Cikgu? Saya daripada Melaka lah ni. Dari Melaka? Ya. Kalau Melaka Melakau Cikgu ke Melaka je? Melaka je. Melaka je. Setakat ni yang saya tahu tu lah. Melaka je. Melaka je. Okey, baik Cikgu. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada petang ini. Baik Cikgu. Bila sebut tentang subjek kita, aquaculture dan haiwan rekreasi, apa yang menarik sebenarnya yang akan kita belajar pada petang ni? Silakan Cikgu. Okay, terima kasih Hakim. Sebenarnya aquaculture dan haiwan rekreasi ni menyentuh tentang pembiakan kehidupan akuatik. Tapi hari ini kita nak sentuh tentang ikan lah. Ikan, baik. Mengasuh benih ikan. Kalau dulu kita belajar tentang pembiakan, hari ini kita nak mengasuh benih ikan sebab kita dah ini daripada peringkat anak sehinggalah ke peringkat benih. Nanti kita terangkanlah peringkat-peringkat dia tu. Hakim pun nanti boleh tengok sama-sama lah. Okay. Tak sabar rasa kita nak belajar bersama dengan Cikgu. Sebelum tu Cikgu daripada SMK Tun Tuah Melaka, betul Betul. Baik, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kita pada petang ini. Baiklah, saya difahamkan Cikgu, kita tak berdua. Kita ditemani oleh murid-murid dari sekolah yang lain. Jom kita berkenalan dengan mereka Cikgu. Silakan. Assalamualaikum, siapa di sana? Itu dia, hero Malaya kita. Assalamualaikum. Sihat ke semua? Sihat ke? Cikgu. Alhamdulillah. Baik. Mungkin boleh perkenalkan nama anda dan dari sekolah yang mana? Bermula dengan adik Muhammad Azmin. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azmin dari Melaka, SMK Tun Tuah. Okey. Ini satu sekolah dengan cikgu lah ya? Okey, baik. Terima kasih adik Azmin. Seterusnya adik Muhammad Afiq Hakimi. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Silakan. Nama saya Muhammad Afiq Hakimi bin Suzeli. Berasal daripada sekolah SMK Tun Tuah. Okey, baik. Daripada sekolah SMK Tun Tuah. Okey, baik. Terima kasih. Adik Afiq, seterusnya adik Muhammad Ammar Irfan. Perkenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Okay, nama saya Muhammad Ammar Irfan bin Abdul Ghani dari sekolah SMK Merapu. Dari Pahang Okey, baik. Dari Pahang tapi bunyi macam orang Ganu cikgu. Tu hebatnya adik kita ni. Baik, seterusnya adik Muhammad Syamil Zamani. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Zamani dari SMP Merapu. Okey, baik. Dan seterusnya adik Alif Hakimi. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Hakimi bin Saiful. Dari sekolah SMK LKTP sini. Okey, baik. Terima kasih adik Alif. Dan yang terakhir, mungkin boleh kenalkan nama adik Muhammad Farid Ashraf. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farid Ashraf bin Mat Jamil
Saya dari sekolah SMK LKTP Cini. Okey, terima kasih kepada adik-adik kita daripada sekolah kebangsaan Tun Tuah Melaka, SMK Merapuh Pahang dan juga SMK LKTP Cini Pahang. Baiklah, sebelum kita nak mulakan kelas bersama dengan Cikgu Kamal, jom cikgu kita buat SOP dahulu cikgu. Cikgu mungkin boleh ke sini. Terima kasih. Yang pertama cikgu macam biasalah kita pakai cecair pembasmi kuman. Kemudian cikgu pula pakai yang kedua cikgu macam biasa di mana pun kita berada, kerja ke tak kerja, tolong jaga penjarakan fizikal di pasar ataupun di mana-mana. Dan paling penting cikgu, pakai cecair pakai pelitup muka kerana saya difahamkan cikgu kes hari ini lebih 20,000 kes. Oh, banyak cikgu. Jadi teruskan duduk di rumah jikalau tiada apa-apa yang penting. Baiklah, sebelum kita nak bersama dengan cikgu, kita nak rehat seketika. Kembali lepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam SMK Tun Tuah Mara hingga Jaya. Anak-anak yang saya kasih sekalian, saya Muhammad Dia bin Ibrahim, Pengetua SMK Tun Tuah Melaka, ingin merakamkan ucapan selamat berjaya kepada semua pelajar yang mengambil mata pelajaran aquaculture dan haiwan rekreasi yang akan mengikuti peperiksaan pada SPM pada tahun ini. Saya faham anda akan menghadapi banyak masalah dalam keadaan masa kini, tetapi itu bukanlah alasan untuk anda berpatah semangat. Belajarlah bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Akhirnya saya doakan anda berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Didik TV KPM. Ikan keke mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai. Dah cukup setakat itu saja sebab saya ingat sampai tu je. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Muhammad Kamal bin Ismail, merupakan guru akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Tuah Melaka dan murid-murid dari SMK Tun Tuah Melaka, SMK Merapuh Pahang dan juga SMK LKTP Cini Pahang. Baiklah cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas cikgu, saya rasa saya nak tanyalah dua orang pelajar cikgu berkaitan kita punya subjek pada petang ni. Saya tengok 6 orang punya pelajar ni cikgu, saya tertarik dengan adik Azmin lah sebab dia punya hidung sama tinggi macam saya cikgu. Silakan adik Azmin, mungkin ada pandangan sendiri tentang subjek kita petang ini. Silakan. Boleh onkan mic adik Azmin. Terlupa pula Okey. Assalamualaikum. Hari ini kita tentang tengok pada mengasuh benih ikan lah. Awak minat ikan Azmin? Okey, cantik. Kenalah dengan subjek kita pada petang ni. Dan seterusnya adik Farid. Mungkin adik Farid ada pandangan sendiri tentang subjek kita petang ni. Silakan adik Farid. Assalamualaikum. Sebenarnya saya belajar pengurusan benih ni di sekolah dan saya harap saya dapat buat dan berjaya di masa akan datang. Adik Farid. Saya juga berharap dapat menjawab dengan betul bagi tajuk ini dalam peperiksaan SPM nanti. Adik Farid, sebenarnya saya pun suka awak tau. Saya suka awak, okey? Jadi teruskan bersama dengan saya sampailah habis kelas kita. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik yang lain juga yang duduk di rumah sedang menonton bersama dengan kita. Saya yakin Ustaz pula cikgu, ramai tak sabar dah nak bersama dengan kita untuk subjek aquakultur dan haiwan rekreasi. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, untuk subjek aquakultur dan haiwan rekreasi, ini saya punya moto lah. Ini jangan pernah berhenti. Betul. Untuk menjadi lebih baik. Cikgu, kalau tengok cikgu, dia macam akuarium cikgu. Okey. Macam akuarium pula kan. Ada ikan tu. Yalah. Cantik-cantik. Okey. Ini adalah standard pembelajaran yang kita akan belajar ini. Daripada mengasuh, mengutip dan seterusnya membungkus benih lah. Okey. Baik. Yang pertama, sebenarnya modul 3 ni masih lagi dalam pembiakan ikan air tawar. Kita submodul dia adalah, subunit dia adalah mengurus benih ikan 3.2. Kalau hari itu sesiapa yang mengikuti pembiakan ikan air tawar, yang pertama kita belajar membiak ikan. Ada ikan tilapia,
dan juga ada ikan keli. Kemudian kita dah dapat anak dia, ataupun di sini istilahnya kita gunakan rega lah. Dalam selepas menetas dalam umur 1 hingga 3 hari kita panggil rega. Kemudian kita uruskan dia dalam masa sebulan lebih kurang, kita akan dapat benih ikan saiz 1 hingga 3 inci. Untuk kedua-duanya iaitu tilapia dan keli. Okey, sebelum kita mula dengan soalan, untuk soalan SPM, saya rasa macam nak tanya Hakim lah. Nampak boleh, macam cikgu. tak sabar-sabar kan? Betul cikgu. Dia sama dengan manusia sebenarnya. Okey. Kita ada peringkat-peringkat pembesaran kita kan? Okey, agak-agaknya lah Hakim rasa selepas benih peringkat mana yang kita nak kita jaga selepas benih? Alamak cikgu, tak tahulah cikgu. Saya macam pernah dengar tadi, tapi tak ingatlah cikgu. Biasalah, Melayu kan mudah lupa. Manusia mudah lupa cikgu. Okey, baik. Tak apa. Sebenarnya dia sama seperti manusia. Kita ada peringkat bayi, ada peringkat kanak-kanak, remaja dan juga dewasa. Kan? Sama juga untuk ikan. Kita mulakan dengan rega, iaitu macam sama dengan bayi lah. Kemudian benih ikan dalam peringkat umur sebulan lebih kurang. Kemudian kita panggil juvenile. Juvenile. Bukan juvana cikgu Bukan juvana, tu untuk manusia lah. Untuk manusia. Ini juvenile kita istilahkan untuk ikan. Kemudian peringkat saiz pasaran untuk dijual. Kemudian dewasa dan kemudian induk lah. Induk kita akan ulang balik kepada pembiakan tu. Itu nama-nama peringkat lah cikgu. Peringkat dia. Baik. Okey. Baik. Yang ni kita dah masuk untuk ini mengurus benih ikan. Yang kita akan belajar adalah peralatan dan bahan, mengasuh, kemudian mengutip benih dan juga membungkus. Okey. Baik. Ini peralatan dan bahan dia. Yang tu apa cikgu? Yang warna merah tu cikgu? Yang merah tu adalah pita pH. Kita nak ukur pH dalam air untuk ni. Okey. Ini untuk mengutip lah. Untuk set oksigen kita gunakan untuk membungkus ikan. Membungkus ikan. Okey. Dan ini makanan, dan ini tangki asuhan. Okey. Ini sebab kita sukses SPM. Jadi kita terus masuk kepada soalan lah. Soalan nombor 1. Yang penting kat sini saya selalu tengok lah. Biasanya untuk belajar akupuntur dan rekreasi ni, dia tak berapa ni sangat dengan soalan tu kan. Dia tak nak tumpukan teliti dengan soalan tu. Jadi yang ni kita tengok kata kunci dulu. Kan? Apa yang penting di sini kita nak tengok adalah peralatan dan bahan. Sebahagian peralatan dan bahan untuk mengurus benih ikan tilapia kat sini kita rujuk. Dia ada set oksigen, tadi dah ada gambar Betul. Kemudian ada gelang getah, makanan hidup dan sistem pengudaraan. Baik. Tak seronok aslinya kalau saya je cakap kan. Betul cikgu. Jadi cikgu test sikit cikgu. Kita punya murid-murid ni. Itulah. Siapa yang boleh jawab? Mana peringkat mengasuh? Peralatan dan bahan yang kita gunakan untuk peringkat mengasuh. Okey, silakan. Siapa tu? Adik kita. Okey. Boleh onkan mic. Cuba. Apa peralatan dan bahan tu? Peralatan dan bahannya makanan hidup. Makanan hidup. Satu lagi? Sistem pengudaraan. Betul cikgu? Sistem pengudaraan. Okey, betul. Lagi makanan hidup dan sistem pengudaraan. Okey. Kemudian untuk membungkus pula. Boleh terus sambung. Sebab ni dah Okey, ada Farid untuk angkat mengasuh. tangan cikgu. Silakan Farid. Boleh Silakan. onkan mic. Farid. Silakan. Yang untuk membungkus set oksigen dengan gelang getah. Ya, betul. Terima kasih. Nampaknya ni dah dapat 4 markah lah dari sini. Kan untuk soalan nombor 1. Jadi yang penting kita tengok apa kehendak soalan tu. Okey, baik kita pergi ke seterusnya. Ini tujuan mengasuh. Tujuan mengasuh meningkatkan daya hidup, sama macam kita lah, daripada peringkat bayi hingga ke kanak-kanak tu, apa yang kita perlu buat kan untuk dia ada kebajikan, dia ada kesihatan, kan, ada keselamatan masuk kat sini. Okey, seterusnya nombor 2.
Ini pun sama. Kat mana dia punya kata kunci ni? Ada siapa boleh tolong? Hakimi, cikgu, Hakimi. Hakimi. Dia tenung dari tadi. Hakimi, apa jawapannya Hakimi? Mana kata kunci dia? Afiq Hakimi, apa jawapannya? Fik. Mungkin boleh onkan mic dulu? Kat mana dia punya ni? Okey, mungkin ada masalah teknikal. Mungkin adik lain boleh bantu. Mungkin boleh Azmi boleh bantu. Okey, silakan. Okey. Onkan mic. Silakan. Okey. Apa kata kunci dia? Mengasuh benih ikan keli. Mengasuh benih ikan keli. Itu kata kunci dia. Terima kasih Azmin. Okey, kita nak tengok kata kunci dulu. Tujuan mengasuh benih ikan keli. Okey. Kemudian dia minta sini ada tanda right untuk yang benar dan pangkal bagi yang tidak berkaitan. Minta maaf, okey, kita ada pembantu kat sini sebenarnya. Betul. Dia tolong tandakan. Okey. Dan pangkal bagi yang tidak berkaitan. Macam tangan Irfan tu. Okey. Baik. Mengurangkan kecederaan benih. Betul atau salah? Tujuan mengasuh tadi. Okey. Afiq angkat tangan. Silakan Afiq. Ini boleh terus jawab. Betul. 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 Mengurangkan kecederaan. Betul. Okey. Yang kedua, Fik. Yang kedua pun betul, yang ketiga pun betul, yang keempat pun betul, yang keenam pun betul. Laju. Betul, salah. Wah. Dah macam pipil lah pula. Betul. Baik, terima kasih. Wah, laju dia. Tak sabar. Ini kalau 2 jam setengah ni, 2 jam dah habis 2 jam dah habis cikgu Okey. Kemudian yang kedua pun betul, meningkatkan kadar hidup Kemudian yang ketiga, memastikan benih sentiasa sihat dan aktif. Mesti betul lah kan? Sama juga untuk kita nak mengasuh tu supaya dia sentiasa sihat dan aktif, supaya dia boleh terus membesar. Kemudian memindahkan ikan. Memindahkan benih sebenarnya bukan termasuk dalam mengasuh. Mungkin mengurus tapi bukan mengasuh lah. Okey. Okey. Kemudian melepaskan benih pada awal pagi pun tidak berkaitan lah. Tidak berkaitan dengan tujuan mengasuh. Baik. Seterusnya nombor 3. Ini ada yang tak sabar nak jawab. Okey cikgu, tadi kita dah suruh Afiq Hakimi. Sekarang saya nak suruh Alif Hakimi pula cikgu. Alif Hakimi. Boleh? Mana Alif? Leh, ejah Leh. Jawapan dia Leh. Macam. Mungkin Alif boleh baca dulu. Baca dan dapatkan kata kunci dulu. Kata kunci dia menguji perimeter air semasa. Nombor 3. Nombor 3 Leh. Slide nombor 3. Mengasuh benih ikan tilapia. Okey. Betul ke tu? Bukan tadi cakap apa? Perimeter Bukan perimeter. Ini mengasuh benih ikan tilapia. Okey, kemudian tandakan benar pernyataan yang betul dan salah bagi pernyataan yang tidak berkaitan. Okey, memberi makanan berserat tinggi. Benar atau salah? Baca sikit Leh dia punya kenyataan tu. Lepas tu jawab jawapan. Okey, silakan Alif. Memberi makanan berserat tinggi. Memberi makanan berserat tinggi salah. Salah. Okey, betul. Sebab serat tinggi ni tak sesuai untuk ikan Dia akan jadi penilah najis, dia jadi cair dan dia tak berapa sihat okey. Okey, kemudian mengawal kualiti air. Okey. Benar. Betul. Okey, mengawal kualiti air untuk kesihatan dia Kemudian ketiga, melakukan pemerhatian kesihatan benih ikan. Benar. Okey. Okey cikgu, yang nombor 4 cikgu saya nak suruh Syamil lah pula cikgu. Boleh? Boleh tak Okey Syamil, nombor 4 apa jawapannya? Mana Syamil? Syamil. Silakan bantu kita sama-sama ni lah. Sama-sama belajar cikgu Okey. Nombor 4 apa jawapannya? Membungkus benih apabila tanah mencapai saiz persaran. Salah. Okey, salah. Bungkus benih bukan bukan mengasuh. Ini dah peringkat yang terakhir lah. Kemudian yang akhir sekali, memantau
memantau pembesaran benih ikan. Benar. Benar, cikgu. Okey. Dah dapat untuk ini 5 markah. Terima kasih kepada menjawab tadi. Saya rasa tak ada masalah lah. Betul. Kita dah ada kata kunci dan kemudian kita dah dapat untuk mengasuh benih. Betul. Untuk mengasuh benih. Baik, seterusnya nombor 4. Cantik, cikgu. Ada lagi soalan? Okey. Ini saya jawab sendiri kot. Okey, cikgu. Boleh, cikgu. Okey. Kita terangkan dia kata kunci dia menguji parameter air. Parameter air adalah kandungan yang ada dalam air tu. Okey. Ada oksigen, ada pH, ada amonia, ada nitrat, ada nitritnya. Yang mana satu benar atau salah? Mengukur isi padu air, betul atau salah? Isi padu bukan parameter air. Okey. Dia jumlah air tu kan. Jadi salah lah. Mengukur kekurahan air. Yang ni kita nak tengok sama ada air tu terlampau hijau ke, terlampau pekat ke ataupun terlampau jernih. Pun tak boleh juga kan. Jadi yang ni benarlah. Kita nak tengok dia tak boleh terlampau pekat air tu, terlampau jernih. Pun tak boleh juga. Mengukur kemasinan, ini tidak berkaitan sebenarnya dengan menguji parameter air. Sebab ni kemasinan ni biasa untuk air ikan masin lah. Kemudian mengukur oksigen terlarut. DO. Dah tentulah kalau tak ada oksigen dalam air memang ikan akan mati. Ini benar. Okey. Terus nombor 5. Okey. Okey, cikgu. Saya nampak Azmi angkat tangan, cikgu. Okey, terus. Okey, Azmi, apa kita jawapannya? ada sebahagian jenis makanan. Ini benih ikan keli pula. Okey, ikan keli, cikgu. Kita belajar takkan terlepiar je kan. Betul. Ikan keli pun kita nak tengok juga. Okey, apa jawapan dia? Kita tengok ada pembantu lagi. Comel pula tangan dia, cikgu. Betul dan pangkal untuk tidak berkaitan. Okey. Memberi moina, betul ke salah? Siapa tadi? Azmin? Okey, Azmin, silakan. On mic dahulu. Betul, cikgu. Betul. Moina, betul. Azola? Salah, cikgu. Salah. Azola ni adalah tumbuhan aquatik terapung. Untuk peringkat benih dia tak boleh makan lagi lah. Sebab masih kecil. Kemudian pelet penamat? Salah, cikgu. Salah, tak sesuai dia untuk yang ikan besar je. Pelet permulaan? Betul, cikgu. Betul. Okey, terima kasih Azmin dan ini dah untuk 4 markah lah. Okey. Baik, cikgu. Okey. Kita dah belajar tentang tujuan mengasuh iaitu meningkatkan kadar hidup benih, mengurangkan kecederaan benih, mempercepat pengeluaran hasil, memastikan benih sentiasa sihat dan aktif dan mengawal penyakit. Banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Cikgu Kamal. Tetapi sebelum itu, cikgu, saya nak minta izin untuk kita berehat seketika. Boleh, cikgu? Boleh. Okey. Kembali lepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Haji Abeh, PDP PIBG SMK Tuntuah Melaka, mewakili ibu bapa ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar SPM 2021 SMK Tuntuah, terutama pelajar subjek akuakultur dan haiwan rekreasi. Semoga pelajar-pelajar akan mendapat keputusan yang cemerlang untuk menaikkan nama sendiri dan nama sekolah. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Cantik. Inilah dia buku subjek kita pada petang ini, iaitu Aquakultur dan Haiwan Rekreasi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Aduh, peninglah. Cikgu, saya peninglah, cikgu. Kenapa pening pula ni? Taklah, saya bila baca dalam buku ni, dia sebut tentang mengutip benih, cikgu. Saya kurang fahamlah tentang mengutip benih tu. Mengutip benih, tak apa Hakim. Jangan pening-pening. Hari ni saya cuba terangkan sebaik mungkin. Baik, cikgu. Kalau ada ni boleh tanya dengan saya. Okey, silakan, cikgu. Silap-silap saya tanya balik. Okay? Boleh, cikgu. Terima kasih. Untuk ni selepas kita dah habis untuk mengasuh benih, sekarang kita masuk pada mengutip benih. Okey, apa itu mengutip benih? Selepas mengasuh, kita perlu mengutip benih. Apa maksudnya? Aktiviti menuai ataupun mengeluarkan benih daripada tangki asuhan setelah mencapai saiz atau ukuran yang tertentu. Mengutip benih ni biasa macam tadi kita mula awal tadi, 1 inci hingga 3 inci lah. Okey. Okey. Dia sama ada
kita nak keluarkan untuk pasaran, untuk penternak yang lain sehingga saiz pasaran, ataupun kita terus jual lah. Kita terus jual. Okey. Pada peringkat tu. Kemudian apa tujuan mengutip? Penggradan dan juga jualan. Penggradan ni maksudnya kita asingkanlah saiz kecil S, sederhana M dan kemudian besar L. Macam baju kita cikgu Ada fungsi dia kenapa kita gradekan. Nanti kita tengok. Kemudian jualan ni bila ada peringkat penternak yang minta dia tak boleh buat penetasan. Nanti dia akan ambil dengan kita dari peringkat benih lah. Jadi dia ambil tengah-tengah sampailah saiz pasaran. Baik cikgu, bila cikgu sebut tentang kutip tadi kan. Kutip guna apa cikgu Boleh ke guna tangan cikgu? Boleh guna tangan. Rasa-rasanya boleh tak? Susah cikgu kalau guna tangan. Boleh, tapi berapa banyak je yang boleh kita tak kutip, banyak kan? Betul. Okey. Selalunya ni kita ada dua lah, sama ada gunakan sauk atau tangguk, penyauk atau tangguk, atau satu lagi kalau saiz kolam ataupun tangki yang besar, kita akan gunakan jaring lah. Yang dipanggil memukat. Ada soalan ni nanti, saya nak Hakim tolong jawab lah. Okey, boleh cikgu. Kita dah sebut pasal kutip ni. Okey, seterusnya. Kena fokus ni. Terima kasih Hakim. Baik, yang keenam, jadual 2 menunjukkan 2 kaedah untuk mengutip benih ikan. Ini dah turun masuk tadi kan? Hakim. Okey. Yang lain tengok Abang Hakim nak cuba ni. Kaedah memukat dan kaedah mengaut. Okey. Dia punya langkah kerja ataupun penyertaannya adalah yang pertama menggunakan jaring halus sesuai untuk tangki asuhan saiz besar atau kolam. Yang mana agak-agaknya? Yang nombor 1 cikgu Okey, jawapannya cikgu jap. Memukat, mengaut. Mengaut, memukat. Memukat cikgu, betul? Ini sesuai. Tambah Hakim seorang lagi masuk dalam kelas aku betul ni. Tapi cikgu kena eja betul-betul cikgu Memukat, bukan memukau Okey. Terima kasih Hakim. Maksudnya kalau dah yang ni memukat, yang bawah untuk tangki asuhan bersaiz kecil dah tentu mengaut. Ini senanglah. Baik. Okey. Seterusnya dah habis kutip punya. Okey. Ni terus membungkus. Ini ramai yang tanya. Saya rasa kalau ni Hakim pun mesti tanya. Macam mana membungkus? Kenapa membungkus? Macam nasi lemak ke bungkus ni kan? Nasi lemak ke ataupun teh ais. Dekat tepi ke kan? Petang-petang ni cikgu panas-panas pula Betul ke? Macam mana, apa maksudnya membungkus benih? Apa itu membungkus? Memasukkan benih asuhan yang telah cukup saiz dia ke dalam bekas ataupun beg plastik dengan diberi oksigen dan diikat kemas untuk pemindahan atau jualan benih asuhan. Itu istilahnya lah. Tapi yang kita tahu, kita masuk benih masuk dalam bekas ataupun beg plastik untuk dijual ataupun pemindahan. Itu yang utama. Tujuan membungkus, pemasaran atau jualan dan pemindahan dari kolam asuhan ke kolam ternakan. Itu tujuan dia yang utama. Okey. Okey cikgu, sebelum kita nak pindah soalan, saya nak tanya dulu kita punya murid-murid. Setakat ni faham ke tak faham? Kalau faham, tunjuk sikit good. Faham tak setakat ni? Okey cikgu. Diorang kata diorang faham cikgu. Test sikit cikgu. Test sikit. Bagi sikit soalan. Ada yang belum jawab lagi tak? Siapa yang belum jawab? Sila angkat tangan. Macam Amar belum kot? Amar Irfan. Amar Irfan. Boleh Amar Irfan? Ni dari Merapuh Boleh orang faham boleh. Okey, cuba. Mana kata kuncinya membungkus dua kaedah dua kaedah membungkus benih ikan. Dia ada tung ikan A dan B beg plastik. Okey. Yang pertama tu. Yang mana? Tung ikan atau beg plastik? Memilih saiz yang pertama, beg plastik. Beg plastik. Senang lah Hakim soalan ni. Ini kalau memang skor lah. Betul. Kan? Okey. Beg yang plastik. Kedua, baca sikit soalan. B. Amar baca sikit soalan dia. Yang kedua tu. Pembungkusan ini sesuai sekiranya akan ambil dengan anak benih yang banyak atau besar. Bahan pembungkusan dari jenis
tahan lasak dan rindu. Okey. Dah tentu. Jawapan dia tong ikan. Dah tentu A lah. Sebab Tong dia ada ikan. 2 je pun. Betul. Kan? Kalau tulis B lagi tak tahulah. Tak puas hati dengan soalan agaknya. Betul. Okey. Baik. Seterusnya. Ini masuk kaedah mengganggar benih ikan. Yang ni dia punya istilah agak complicated sikit lah. Tapi sebenarnya dia senang untuk faham. Cara sebut cikgu, mengganggar Menganggar. Anggar. Okey. Anggaran lah. Anggaran lah. Menganggar Kita Okey. agak-agak agak-agak lebih Okey. kurang lah. Baik, yang pertama kaedah biomas ini menggunakan timbangan. Kita ambil benih ikan dalam 1 kilo, kemudian kita kira dan bagikan kepada 100, kita akan tahu berapa anggaran jumlah benih dia. Jadi kalau kita nak anggarkan dalam jumlah yang banyak, kita kutip, senang kita timbang je lah. Kita timbang. Kaedah kedua adalah per isi padu. Per isi padu, kita gunakan bekas yang kecil. Yang ni contohnya 500 ml. Boleh juga bekas-bekas yang lain lah. Tapi biasa standard lah. Yang mana yang senang untuk kita gunakan. Kemudian penuhkan bekas tu dan jumlah dalam bekas tu. Jadi setiap bekas kita dapat tahu. Kalau kita nak kira anggaran jumlah ikan tu, kita count je lah. 1, 2, darabkan aja. Lebih mudah macam tu. Kalau ribu-ribu ni masalah je nak kira kan. Kalau ratus-ratus mungkin senang sikit lagi. Betul. Tapi biasa untuk peringkat yang besar, bila ribu-ribu tu tak sempat lah nak kira satu-satu kan. Okey. Baik. Ini soalan untuk mengganggar benih. Cikgu, tadi ahli Hakimi dia senyum cikgu. Ahli Hakimi. Tanya sikit cikgu dia. Boleh. Alif, ini pun 2 je. Kalau satu salah, satu takkan salah lagi Sayang kan? cikgu kan? Kena baca elok-elok lah. Baik. Kaedah menganggar benih ikan. Kata kunci dia 2 kaedah. Baik. Allah. Terbocor pula jawapan. Terbocor. Okey. Tak apa cikgu, sekejap je tu. Okey. Yang pertama. Kaedah penganggaran anak benih secara perisi padu. Kaedah volumetrik. Volumetrik. Betul. Dia dah nampak ke tadi, Kim? Tak perasan cikgu. Tak perasan Tak perasan. Tak perasan. Okey. Sekejap je tadi. Tak apalah, kita anggap dia tak nampak lah. Volumetrik. Betul. Dan satu lagi? Kaedah? Ini kalau salah cikgu. Biomas. Biomas ni timbangan lah. Mas tu berat kan? Kira. Okey, terima kasih. Arif, saya tak ada masalah. Ini dah dapat 2 markah. Senang-senang je. Okey. Baik. Suka dia. Kemudian? Okey. 9. Okey. Zooplankton. Ini jadual 4 menunjukkan nama makanan semasa mengasuh benih ikan. Tengok. Itu kata kunci cikgu Okey. Ini nama makanan dia orang dah belajar sebenarnya apa tu zooplankton, ikan baja dan juga pellet. Dan dia mewakili peringkat-peringkat yang berbeza lah. Okey. Yang ni siapa nak bantu Abang Hakim? Okey. Silakan Hakim Azmi. dah minat ni. Bagi dia tambah minat lagi dengan betul. aquaculture, haiwan rekreasi. Siapa nak bantu? Azmin tadi cikgu, angkat tangan tadi Azmin. Okey Azmin, silakan. Makanan rumusan yang mana mewakili yang mana? Nama makanan yang mana? Pellet cikgu. Pellet. Makanan rumusan, pellet ataupun yang di kat sini dia wakilkan C lah. C. Kan? Betul? C. Okey. C. Makanan? Makan tambahan yang B, ikan baja. Makanan tambahan ikan. Betul ke? Ikan baja. Betul ke? Ikan baja ni macam mana agak ikan baja? Pernah dengar tak Azmin? Ikan baja macam mana? Okey, saya terangkanlah. Ikan baja sebenarnya adalah ikan yang hasil tanggapan daripada laut. Okey. Yang mempunyai kualiti yang rendah ataupun dah hampir rosak. Okey. Jadi yang tu tak boleh dijual. Yang tu dikumpulkan untuk dijadikan ikan baja. Biasa dijadikan baja lah. Macam nama dia baja.
potong-potong untuk dibagi makan pada ikan lain. Faham. Dia harga dia murah, sebab tu dia boleh jadikan makanan. Sebab kalau ikan yang kualiti baik ni, kita nak bagi makan, harga dia mahal kan. Itu kita yang makan itu yang jadi makanan kita. Okey, seterusnya makanan tambahan Azmin? Ikan baja, sorry. Yang terakhir cikgu. Okey, ikan baja. Makanan semula jadi zooplankton. Zooplankton. Okey, zooplankton ni kalau secara umumnya dia ada plankton. Plankton ni dia ada dua. Okey. Plankton kalau kita tengok dalam ni dia makroorganisma lah. Tengok dalam kat mata dia nampak macam halus-halus je. Tapi sebenarnya dia ada dua. Zoo sama macam kita pergi zoo ke. Kita nampak apa? Binatang kan? Betul. Zoo plankton ni maksudnya dia dalam haiwan lah. Plankton yang bentuk haiwan. Kemudian satu lagi phyto. Phyto ni bentuk tumbuhan. Phyto jadi makanan zooplankton. Kemudian zooplankton jadi makanan ikan lah pula. Kan? Ikan jadi makanan kita. Alhamdulillah. Okey. Baik. Seterusnya cikgu? Kita nak pergi seterusnya. Nombor 10 ni agak mengelirukan sikit, tapi kita akan tunjukkan step by step atau langkah demi langkah macam mana kita nak jawab sebenarnya. Okey. Baik, sebelum tu saya nak tunjukkan dululah yang ni sebenarnya bukan E kan. Dah nampak situ. Ini typo lah ini A, B, C, D dan F. Sebab E dah diberi. Kalau E lagi nanti dah jadi 2E. Jadi 2E masalah lah. Okey. Baik. Yang ni adalah soalan mengikut urutan. Ini antara soalan favourite dalam SPM. Urutan dia letak nombor 1 ke tempat nombor 5 kan, nombor 6 tempat nombor 1. Jadi selepas ni kita akan tengok macam mana cara nak jawab dia. Baik cikgu, sebelum kita nak tahu tentang bagaimana untuk kita menjawab soalan yang telah disediakan oleh cikgu, kita dah belajar dah tentang tujuan membungkus. Yang pertama pemasaran atau jualan, yang kedua pemindahan dari kolam asuhan ke kolam ternakan, dan juga tujuan untuk kita mengutip. Yang pertama penggradan dan yang kedua jualan. Banyak lagi yang kita nak belajar bersama dengan cikgu, tetapi cikgu sekali lagi saya minta izin kita berehat seketika, boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, kembali lepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu Puan Rusnawati binti Abdul Razak, JKMP Teknik Vocational SMK Tun Tua. Cikgu ingin dedikasikan ucapan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM 2021, terutamanya kepada pelajar dari tingkatan 5 AHR. Ingatlah, kejayaan bukan datang bergolek. Kejayaan ada di tangan orang yang berusaha. Jadi sesiapa yang rajin berusaha, pasti dia akan berjaya. Cikgu doakan kamu semua cemerlang dalam SPM nanti, menjadi kebanggaan kedua orang tua kamu dan seterusnya menjadi kebanggaan seluruh warga sekolah. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Muhammad Kamal bin Ismail, guru akademik SMK Tun Tuah Melaka, dan adik-adik dari SMK Tun Tuah Melaka, SMK Merapuh Pahang dan SMK Cini Pahang. Baiklah cikgu, soalan sebelum ni cikgu senang kan? Agak senang lah. Tapi bila masuk soalan ni, dia agak macam keliru sikit. Mungkin cikgu ada punya tips-tips supaya mudah kami nak jawab. Okey, baik. Terima kasih Hakim. Sebenarnya yang pertama, tips mula-mula macam saya cakap tadi lah. Kita kena teliti soalan dulu. Kat mana dia punya kata kunci. Pertama kita tengok menuai benih ikan keli. Yang tadi memukat itu tadilah baik. Kemudian tengok yang kedua, yang dia perlukan adalah A, B, C, D dan F tadi. Sebab E dah diberi. Okey. Nanti kita akan masukkan mengikut langkah-langkah tu lah. Kemudian yang ketiganya, kita nak tengok yang mana langkah yang pertama. Agak-agak mengenal pasti benih lah kan. Mengenal pasti benih yang boleh dipastikan bersaiz 2.5 cm, itu satu inci. Ya, ini sebenarnya mengikut pada
pembeli lah. Okey. Ada yang nak 1 inci, ada yang nak 3 inci ataupun pada dia lah. Baik, yang ni yang pertama. Kan? Kita dah kena pasti yang ni yang pertama. Kemudian yang kedua, agaknya kita dah kena pasti dia masih dalam tangki asuhan kan? Okey. Jadi kita kena keluarkan air dulu. Kalau tak keluarkan air, betul, susah kan? Berperang kita dalam tu. Ke hulu ke hilir, ikannya dapat sikit je. Jadi tak efektif dari segi masa lah. Okey. Kemudian yang ketiga, memukat menggunakan pukat, jala atau tangguk kecil. Tengok pada saiz lah. Okey. Biasa tangki asuhan ni dia tak besar, kita boleh gunakan tangguk ataupun penyauk je. Kemudian yang keempat, keringkan kolam untuk mengutip semua benih. Selepas dah separuh, kita dah ambil yang mana ada tertinggal lagi, kita keringkan semua. Kemudian cepat-cepat kita kutip semua benih. Campur sekali. Kemudian yang kelima, benih-benih yang ditangkap kita kumpulkan. Dah kumpulkan. Kemudian digradekan mengikut saiz dan fizikal ikan. Mungkin ada lebih 1 inci, mungkin kurang 1 inci. Kalau kurang tu kita terus bela dia lah, pelihara. Okey. Kemudian kita dah dapat semua 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi tinggal kita masukkan je lah. Yang satu, langkah satu F kan? Betul. Langkah satu F. Langkah dua A. Dan kemudian langkah ketiga D. Dan C dan seterusnya B. Itulah ceritanya. Okey, baik cikgu. Tadi cikgu ada sebut tentang grade kan? Apa sebenarnya tujuan kita buat penggradean tu cikgu? Penggradean. Nanti kita tengok selepas ini. Cantik cikgu. Ini dia. Kena pula dengan benih pertanyaan ikan. kan? Kena dengan Hakim. Memang sesuai lah dengan kultur ya. Baik. Penggradean anak benih ikan mengelaskan anak benih ke dalam kumpulan tertentu. Macam saya cakap tadi, ada saiz, warna dan berat. Okey. Kemudian tadi kecil, kalau secara standardnya tulis S dan sederhana M dan kemudian besar L. Okey. Tujuan mudah memberi makanan, mengelak kemangsaan, kannibalisme dan juga pengasingan untuk tujuan jualan dan tangki terbesaran. Okey. Saya tak faham cikgu yang tu cikgu. Yang apa? Kannibalism tu. Kannibalism. Pernah dengar ke tak pernah dengar? Macam pernah dengar tapi tak ingat cikgu. Kannibalism ni adalah pemangsa sesama sendiri. Dia makan sama dia. Kalau manusia ada kannibal dia, ikan pun sama. Biasa ni kepada ikan keli lah. Kalau ikan tilapia ni dia tak ada sangat. Sebab dia tak peduli. Kalau dia lapar biasa dia mati macam tu je. Kalau untuk ikan keli, tambah pula kalau saiz dia lebih besar, dia akan makan yang kecil. Itu kita nak elakkan lah. Okey. Ini soalan 11. Ini bahagian B. Bahagian B ni subjektif lah. Okey. Subjektif. Ini menguji pengetahuan dan pemahaman pelajar sebenarnya. Apa yang dia dah belajar. Sebab bahagian A ni dia dah beri. Mungkin dia salin balik, dia tulis semula. Pemahaman aja. Yang ni adalah tengok saiz ikan yang tidak seragam. Macam mana kita nak buat? 2 kesan. Kalau kita biar macam tu je. Apa kesan dia? Apakah kesan dia? Siapa nak jawab? Agak. Okey. Yang ni boleh. Apa kesan dia? Apa jawapan dia, Alif? Alif atau Azmin? Okey, silakan. Farid. Kesan dia sekiranya benih tersebut dibiarkan begitu, satu, ikan akan berkurangan. Kurangan dan mungkin kerugian. Tadi ada kannibalism kan? Makan sama sendiri dan juga bila dah kurang kita akan rugilah. Betul? Itu standard dia. Kemudian cadangan yang perlu kita ambil adalah gradekan dan kita asingkan benih-benih mengikut saiz yang sesuai. Okey. C, lakarkan. Ini mungkin susah sikit lah. Kita nak bagi idea. Okey. Ini contoh alat penggradean. Dan ini sebenarnya saiz dia lain. Tak sama. Barulah kita boleh asingkan ikut S, M dan L tadi.
Okey, dengan saiz yang berbeza. Yang ni boleh kita buat, kita tebuk ataupun ikut saiz yang kita nak lah. Lelaki. Okey. Baik, dihuraikan langkah kerja. Okey, kita tengok. Hari ni kita tuai semua sekali tadi kan. Kemudian mula-mula masukkan ikan dalam saiz yang paling kecil. Kita ambil macam tu kan. Yang ni yang cara yang senang lah. Kalau kita nak tengok cara apa mata kasar mungkin susah. Betul. 1, 2, 3 tak apalah. Masuk 100, 200 dah orang kata berpinau biji mata kan. Betul. Cikgu, situ ada 6 poin. Saya rasa eloklah kita suruh diorang ni baca seorang-seorang. Kan? Yang kedua tu mungkin kita mulakan dengan Adik Azmin lah. Baca yang kedua tu, poin yang kedua. Ini yang kedua cikgu. Apa dia? Azmin. Tuai semua ikan, letakkan alat penggerak di dalam air. Okey, seterusnya Adik Afiq Hakimi. Baca poin yang seterusnya. Kita bagi cikgu rehat cakap. Anak ikan yang kecil dari saiz lubang dari akan terlepas keluar. Okey, baik. Seterusnya Adik Amma kita. Okey, Amma, seterusnya Amma. Boleh onkan mic? Okey, mungkin Adik Amma ada masalah teknikal. Seterusnya, saya bacalah cikgu Okey. Baik. Seterusnya ialah ikan bersaiz. Baki ikan dimasukkan ke dalam alat penggredan yang bersaiz sederhana. Okey, selepas kecil tadi kita masuk dalam sederhana. Okey, seterusnya ikan bersaiz sederhana akan keluar dari lubang. Okey, dan seterusnya baki ikan akan dimasukkan ke dalam alat yang bersaiz lebih besar. Okey, ikan bersaiz besar akan keluar dari lubang tersebut. Dan yang terakhir, baki ikan akan dipelihara bersama. Baik, saya nak terangkan sebenarnya yang ni cuma 4 markah. Jadi mana-mana yang kita boleh masukkan lah. Minimum 4 jawapan, maksimum seberapa banyak lah. Dia tak ada masalah sebenarnya. Okey, baik cikgu. Kita pun sudah berada di penghujung kelas. Mungkin cikgu ada rumusan untuk topik kita pada petang ni. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Hakim. Sebenarnya yang penting untuk akuakultur dan edukasi untuk menjawab soalan mula tadi kita pastikan kata kunci tu. Kita baca betul-betul soalan dan kena pasti mana kata kunci yang paling tepat untuk kita jawab soalan tu. Sebenarnya tak ada masalah Okey. Baik, terima kasih kepada Cikgu Muhammad Kamal bin Ismail, Guru Akademik SMK Tun Tuah Melaka, juga murid-murid di Google Meet dan tidak dilupakan juga murid-murid di rumah. Terima kasih. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.